Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So, saya agak terkejut dengan seorang syekh tariqah ya, mengatakan perkara seperti ini. Benda ni sudah dihancurkan hujahannya. Manuskrip itu telah ditong sampahkan sebenarnya. Tapi bagaimana seorang syekh tariqah di Malaysia ini kehadapan dan mempertahankannya, kemudian mendakwa bahawa ia adalah akidah. Nampak? Ini teguran saya juga kepada Iqbal Zain Jauhari. Ustaz Iqbal Zain mengatakan bahawa ini bukan isu akidah, ini isu tasawuf. Tetapi Dr. Jahid Siddiq mengatakan ini isu akidah. Tapi kenyataan Dr. Jahid itu yang dikeluarkan oleh ITTV, kalau tidak silap saya, sebuah channel YouTube. Dr. Jahid Siddiq juga membuat satu kesalahan yang fatal dari segi akademik. Saya mohon maaf ya. Saya tahu beliau adalah syekh tarikat. Itu lagi menyedihkan kita. Sepatutnya seorang syekh tarikat itu lebih tahu akan status hadis Jabir Nur Muhammad itu. Dr. Jahid Siddiq dengan kita kata dengan begitu yakinnya mengatakan bahawa hadis Jabir, iaitu apabila Jabir tanya pada Nabi Muhammad SAW, apakah makhluk yang pertama? Nabi kata, Nuru Nabiyika ya Jabir, iaitu cahaya Nabimu wahai Jabir. Dr. Jahid Siddiq mengatakan bahawa hadis ni ada. Hadis ni ada. Sedangkan sepakat para ulama hadis sedunia sekarang ni tak dijumpai dalam mana-mana kitab hadis. Dalam kutub tis'ah, bukan sekat sitah, kutub tis'ah. Termasuk dalam Muwatta' pun tidak ada, Musnad Ahmad pun tidak ada. Tak ada, tak jumpa hadis ni. Maka Dr. Jahid Siddiq mendakwa hadis ini hilang. Manuskrip dia hilang. Satu muka surat atau berapa muka surat kita tak pasti, hilang daripada Musannaf Abdul Razak. Kitab hadis Musannaf Abdul Razak. Dia dakwa bahawa ada beberapa helai yang hilang, dan dalam helaian yang hilang itu terdapat hadis Nur Muhammad. Tapi manuskrip tak ada. Dan memang betul Musannaf Abdul Razak ni memang tidak komplit. Memang tidak komplit. Tetapi setahu saya bab yang hilang itu adalah berkenaan dengan taharah, berkenaan dengan kesucian. Dia bukan berkenaan dengan akidah. Ada lagi hujah-hujah lain kita boleh kedepankan. Jadi didakwa bahawa manuskrip itu dijumpai di India. Telah dijumpai di India. Ini yang beberapa hari ini Dr. Rozaimi Ramli duk mengkritik. Sebab ada seorang kakak pun sama juga. Seorang kakak yang berpurdah tu. Kan, yang ramai lelaki terpesona dengan mata dia. Kan? Tapi bila dengar hujah terus jengkreng. Allahu Akbar. Kami hargai usaha kakak ataupun ustazah ke apa untuk kehadapan, tetapi cek dulu dataran keilmuan ini bukan main-main. Periksa dulu faktanya. Dan jangan ingat doktor-doktor kita, PhD hadis kita ni lekeh ya. Yang suka melekehkan PhD ni Ustaz Muaizat je. Kan? Sebab dia dah kena ganyang. Dia dah kena ganyang teruk. Okey, dah terbukti kebobrokan keilmuan dia. Maka apa dia buat? Dia kritik PhD. Isu selak tirai itu dia marah sangat, dia kritik lagi PhD. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So Dr. Rozaimi Ramli juga telah respon kepada isu ini. Dan benda ni makruf. Dakwaan bahawa manuskrip yang hilang itu telah dijumpai masyhur di seluruh dunia di kalangan pengkaji hadis. Ini bukan benda yang ya ke? Baru discover ke? Tak. Beri dah belasan tahun kalau tak silap saya. Kalau tak pun puluhan tahun. Dijumpai di India. Bila dapat manuskrip tersebut, pengkaji-pengkaji yang mengkaji manuskrip itu kata, ni manuskrip yang tak boleh dipercayai. Maka ada seorang ulama hadis daripada Mesir, Dr. Mahmud Said Mamduh, pernah memberikan takris. Takris ni apa? Dia menyokong manuskrip, dia kata ni manuskrip yang asal, yang boleh dipercayai berkenaan dengan Musannaf Abdul Razak. Tapi selepas diperiksa balik, ada orang kritik, ramai ulama hadis yang kritik. Seorang ulama daripada Al-Azhar juga, Syekh Ahmad Ma'bad, kritik kata ni manuskrip tak boleh dipercayai. Mahmud Said Mamduh tarik balik dia punya sokongan. Dia kata ya, ini manuskrip yang tidak boleh dipercayai. Dan bila dicek, rupanya manuskrip ini manuskrip baru. Dia dikopi daripada, dia orang dakwa dikopi daripada satu lagi manuskrip yang dah hilang dan terbakar di Rusia. Ini cerita apa tuan-tuan? Ni cerita orang nak cabut lari. Ni cerita orang nak mengelak-ngelak. Ni cerita pendustaan yang ingin ditutup-tutup.
Yang mendakwa menjumpai manuskrip ini adalah satu jemaah Barelwi di India yang tidak boleh dipercayai apabila mereka berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana ini termasuk dalam firqah yang paling ghulu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling melampau dalam mengagungkan Nabi di India. Mereka ada teori nazrah. Nazrah ni Nabi melihat kita 24 jam satu hari. Satu hari, setiap minggu, setiap hari Nabi melihat awak. Dia bagi teori nazrah tu. Setiap kita Nabi melihat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan mereka yang asal-asal buat logo capak tu. Ni jemaah ni. Jemaah Barelwi ni. Bukan. Logo capak Barelwi di kat India tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So, saya agak terkejut dengan seorang syekh tariqah, ya, mengatakan perkara seperti ini. Benda ni sudah dihancurkan hujahannya. Manuskrip itu telah ditong sampahkan sebenarnya. Tapi bagaimana seorang syekh tariqah di Malaysia ini kehadapan dan mempertahankannya, kemudian mendakwa bahawa ia adalah akidah. Nampak? Ini teguran saya juga kepada Iqbal Zain Jauhari. Ustaz Iqbal Zain mengatakan bahawa ini bukan isu akidah, ini isu tasawuf. Tetapi Dr. Jahid Siddiq mengatakan ini isu akidah. Ini saya kata, ini menyebabkan kekeliruan dalam masyarakat. Ini isu akidah atau bukan isu akidah? Ini isu zauqi atau isu akidah ini? Secara zahirnya memang isu akidah. Sebab bila ditanya apakah makhluk pertama, itu tentang kepercayaan. It's a statement. Itu bukan tasawur, itu tasdiq. Itu satu kenyataan. Yahtamil sidq wal kidhib. Yang boleh menanggung di dalamnya ada boleh menipu dan boleh bercakap benar. Ada dakwaan ni benar ataupun yang palsu. So kita nak percaya, kita nak percaya. So kalau dikatakan ini isu tasawuf, boleh percaya ke tidak? Bila sebut percaya, itu dah masuk isu akidah. So di kalangan mereka juga tidak clear ini isu akidah ke isu tasawuf. Kalau ini isu akidah, boleh tak kita bina akidah kita di atas hadis palsu? Kembali kepada prinsip Asy'ariyah wal Maturidiyah, dan tak berbeza dengan ikhwan-ikhwan salafiyah kita. Boleh tak sebuah akidah ini dibina di atas hadis yang palsu, maudhu'? Jangan bawa ayat tadi tu, qad ja'akum minallahi nurun, jangan bawa ayat tu tak ada orang tolak, tak ada orang nafi. Ya, Nabi adalah cahaya ma'nawi. Nabi membawa cahaya dalam hidup kita, ini tak ada orang nafi. Memang seorang kafir saja yang kata Nabi ni bukan cahaya dalam hidup aku. Semua umat Islam percaya Nabi adalah cahaya dalam hidup kita. Nabi yang mengajar kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi yang mengajar kita mengurus kehidupan kita dengan cara yang terbaik. Nabi yang ajar kita kebersihan. Nabi yang ajar kita menyayangi satu sama lain. Nabi yang ajar kita kebaikan itu apa? Nabi yang ajar kita tentang akhirat. Cahaya dia, cahaya, wa nur. Nurun lana. Tapi bila nak naik kepada hadis Jabir itu terdapat dakwaan yang khas. Dia bukan berhenti kat situ je. Makhluk pertama adalah nur Nabimu. Lepas tu dia ceritakan macam mana nur tu pecah jadi 4. Lepas tu setiap tu pecah lagi. Ni jadi jadi pokok lah, jadi orang lah, jadi ni lah, roh Nabi lah. Cerita dongeng, khayal. So bagi mereka yang mengambil hadis ini, menerimanya, kamu bacalah hadis tu sampai habis. Baca sampai habis. Jangan duduk main atas tu je. Baca hadis tu sampai habis. Dia bukan saja buruk dari segi makna, buruk dari segi bahasanya. Dari segi bahasa Arabnya ada rakakah. Rakakah ni apa? Bahasa yang teruk. Mustahil boleh dinisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi seorang fasih. Nabi adalah orang yang hebat bahasa Arabnya, fasih. Dia seolah-olah ditulis oleh orang bukan Arab yang cuba dimasukkan. So saya agak sangat kecewa sebenarnya. Sebab saya menghargai perjuangan Dr. Jahid Siddiq mencantas banyak ajaran-ajaran sesat. Tetapi tiba-tiba Dr. Jahid Siddiq boleh menyokong sebuah hadis palsu. Dan saya mintalah isu ini didebatkanlah, tolong. Ulama-ulama dan ilmuwan-ilmuwan hadis di Malaysia, tolong make your stand. Saya tahu ramai dekat luar sana yang tolak hadis Jabir ni. Tetapi banyak di belakang tabir sahaja. Mereka syok dengan mereka punya murid-murid sahaja. Tolonglah, masyarakat awam ni sekarang tengah keliru. Sebab yang satu kata hadis ni sahih, yang satu kata hadis ni palsu. Dan kita ada ramai ulama hadis dekat Malaysia ni keluar dan nyatakan pendirian anda.
Orang kita bukan jenis rujuk kitab. Dia nak dengar apa doktor kita kata, apa alim kita kata. Kalau Dr. Zahid Siddiq kata sahih, Ustaz Iqbal Jin kata sahih, kan, Dr. Ar-Razi Hashim kata sahih, dan tak ada yang balas, habis orang akan terima. Ilmuwan hadis, PhD hadis yang tidak bangkit dan menyatakan pendirian anda dan menyanggah pendirian ini, dan kerana anda tidak bangkit, orang ikut, dan anda rasa itu adalah pendirian hikmah anda, itu adalah kebijaksanaan anda habiskan sinilah saya punya kalam. Okay? Ini tanggungjawab. Sebab kalau saya kata, orang akan kata Nodros ni apa background dia, hadis ke? Kalau Dr. Rora, orang kata oh ni Salafi kan, ni bukan Asy'ari kan, orang tolak macam tu je. So mana ilmuwan Asy'ariyah kita? Mana ilmuwan hadis Asy'ariyah kita? Mana ilmuwan hadis Maturidiyah kita? Tolonglah nyatakan pendirian awak palsu ke tidak palsu. Sebab orang nak ambil jadi akidah sini sekarang ni. Nak ambil jadi akidah. Dan bila ada orang ambil jadi akidah, anda bertanggungjawab. I will hold you accountable dekat akhirat. Saya sendiri sebagai individu. Tapi nanti bila kami cakap, oh ni tidak ada adab, ni tidak hikmah, kasar. Oh, kamu buat apa? Di sebalik tabir kamu buat apa? Bergerak melalui universiti sahaja. Cukup macam tu. Sebalik tabir. Yang satu pihak pula selak tabir. Lagi satu pihak sembunyi di sebalik tabir. Lepas tu senang whack Nodros dengan silang kalam. Tak ada adab. Yang tak ada adab tu adalah orang yang kena cakap tapi tak nak cakap. Yang ada kemampuan ilmu tapi tidak mahu bangkit. Tolonglah, saya minta lah, bacalah buku ni. Penentangan kami kepada teori hakikat Muhammadiyah dan Nabi Muhammad ni bukan isu picisan ya. Bukan isu picisan ya. Ini isu boleh membawa kepada penuhanan Nabi dan sudah pun berlaku. Apa lagi awak tunggu? What are you waiting for? Seriously, what are you waiting for? Nak sampai hakikat Muhammadiyah ni masuk dalam perlembagaan negara, baru kita nak kelang kabut. Jangan kata tidak ada orang yang mengingatkan. Saya ucap tahniah sekali lagi kepada Ustaz Ahmad Ikram. Saya yakin ni adalah antara yang pertama dekat dunia. Sebab ulama kita memang ada tulis tentang betapa teori hakikat Muhammadiyah ni berpunca daripada logos, aklul awal, first intellect, daripada falsafah. Ya, ada. Tetapi saya tak jumpa lagi mana-mana ilmuwan yang mengaitkan teori hakikat Muhammadiyah ni sebagai teori yang sama yang digunakan oleh Konstantin dalam The Council of Nicaea pada tahun 325 selepas pengangkatan Nabi Isa sebagai yang bertanggungjawab menuhankan Nabi Isa. So ini adalah antara buku pertama dan dia keluar dekat tanah Melayu. Kita harus bangga dengan kandungan kitab ini.